Hai, selamat datang ke channel Cikgu Ko. Jadi video ini kita akan sambung dengan matematik tingkatan 4 bab 8. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka loceng di tepi ya. Jadi buka buku teks muka surat 223 dan video ini kita akan tengok praktis kendili 8.2a. Soalan 1. Tentukan jumlah dan jumlah antara kuartil bagi setiap set data berikut. Jadi ada soalan A, B, C ya. Jadi kita tengok soalan A dulu. Jadi ini adalah set data yang diberi. Dan cikgu sudah cakap sebelum kita menjawab soalan jumlah dan jumlah antara kuartil, kita kena susunkan data ini daripada nilai yang terkecil di sebelah kiri sehingga nilai yang terbesar di sebelah kanan. Jadi ini adalah set data yang telah disusun mengikut soalan 1A. Dari nilai yang terkecil di sebelah kiri sehingga nilai terbesar di sebelah kanan. Jadi kita jawab soalan nak cari jumlah di sini. Jadi rumus bagi jumlah adalah sama dengan nilai cerapan terbesar tolak dengan nilai cerapan yang terkecil. Maksudnya kamu guna nilai yang terbesar iaitu 9 tolak dengan nilai yang terkecil iaitu 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator lah. 9 tolak 2 adalah sama dengan 7. Jadi inilah jawapan bagi jumlah untuk soalan 1A. Seterusnya cari jawapan untuk jumlah antara kuartil bagi soalan 1A. Jadi rumus bagi jumlah antara kuartil adalah sama dengan cerapan pada kuartil ketiga tolak dengan cerapan pada kuartil yang pertama. Maksudnya daripada data ini kita kena cari mana satu cerapan mewakili kuartil ketiga dan mana satu cerapan yang mewakili kuartil pertama lah. Kalau nak cari cerapan bagi kuartil pertama dengan kuartil ketiga, langkah pertama kita kena cari median dulu. Pada video yang lepas, cikgu sudah tunjuk cara macam mana cari cerapan pada median dan juga macam mana cari cerapan pada kuartil pertama dengan kuartil yang ketiga. Kalau kamu sudah lupa, kamu boleh tengok baliklah video-video itu. Dan cikgu nak tegaskan di sini ialah kaedah yang digunakan oleh cikgu adalah untuk menolong pelajar yang kurang mahir. Kalau kamu lebih mahir dapat mencari jawapan yang lebih cepat, jadi kamu boleh guna kaedah itulah. Jadi pertama kita kena cari median dulu. Kaedah yang cikgu pakai ialah cikgu akan potong satu nombor di depan dan potong lagi satu nombor di belakang. Lepas potong satu nombor depan, potong satu nombor belakang. Dan terus sambung dengan kaedah ini. Sehingga kamu boleh nampak cerapan di tengah-tengah ini. Maksudnya jawapan bagi median ialah 5. Jika kita tahu ini ialah median, jadi kita boleh cari cerapan pada kuartil yang pertama. Pakai kaedah yang sama, tapi sekarang cikgu pakai pen merah lah supaya kamu tampak lebih jelas. Jadi sama juga potong satu nombor di depan, lepas tu potong satu nombor di belakang. Satu nombor depan, satu nombor belakang. Sehingga tinggal satu nombor di tengah-tengah ini. Maksudnya ini ialah jawapan untuk kuartil pertama. Sama kaedah untuk mencari kuartil ketiga juga. Potong satu nombor depan, potong satu lagi nombor di belakang, potong satu nombor di depan, potong satu nombor di belakang. Tinggal satu nombor saja. Jadi ini 7 ialah jawapan bagi kuartil ketiga. Jadi kamu sudah tahu jawapan kuartil pertama ialah 4 dan jawapan kuartil ketiga ialah 7. Jadi kamu boleh ganti masuk ke dalam rumus ini ya. Jadi sama dengan kuartil ketiga ialah 7 tolak dengan kuartil pertama ialah 4. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. 7 tolak 4 jawapan ialah 3. Jadi ini adalah jawapan jumlah antara kuartil bagi soalan 1A ya. Seterusnya kita tengok soalan 1B. Jadi cikgu sudah susun data dia daripada nilai yang terkecil di sebelah kiri sehingga nilai yang terbesar di sebelah kanan. Jadi sama juga kita nak cari jumlah. Maksudnya guna nilai cerapan yang paling tinggi tolak dengan nilai cerapan yang paling rendah. Iaitu guna 22 tolak dengan 10. Jadi boleh tekan kalkulator. Jadi jawapan ialah 12 lah. Seterusnya kita nak cari jumlah antara kuartil adalah sama dengan cerapan pada kuartil yang ketiga tolak dengan cerapan pada kuartil yang pertama. Jadi langkah pertama sama juga kita nak cari di mana kedudukan median. Jadi potong satu nombor di depan, potong satu nombor di belakang. Okey, buat kaedah yang sama sehingga dapat satu nombor di tengah-tengah. Jadi itu ialah nombor bagi median. Maksudnya ini adalah jawapan bagi median. Dan cikgu nak ingatkan sekali lagi. Cerapan pada kedudukan kuartil pertama mesti sebelum nilai median. Maksudnya bahagian sini. Sebaliknya nilai cerapan pada kedudukan kuartil ketiga mesti selepas nilai median. Maksudnya bahagian sini. Tidak boleh guna maklumat yang terbalik. Kalau guna maklumat yang terbalik memang jawapan akhir kamu akan salah. Jadi bagi bahagian sebelum nilai median, jadi kita nak cari jawapan bagi Q1 lah. Iaitu kuartil pertama. Dia pakai kaedah yang sama juga. Potong satu nombor di depan. Potong satu nombor di belakang. Jadi selepas kamu guna kaedah potong dan kamu dapati bahawa kedudukan cerapan bagi kuartil pertama ialah di tengah-tengah sini. Iaitu di antara nilai 13 dan 14. Maksudnya kamu kena cari nilai berada di antara 13 dan 14.
Jadi kamu tulis jawapan di sini Q1 yaitu kuartil pertama. Guna satu nilai di depan dan guna satu nilai di belakang yaitu 13 dan 14. Jadi 13 tambah dengan 14 bahagi dengan 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Oke, ingat kamu mesti tambah dulu yaitu 13 tambah dengan 14. Lepas jawapan dia baru kamu bahagi dengan 2. Jadi jawapan ialah 13,5. Maksudnya nilai serapan pada kedudukan kuartil pertama ialah 13,5. Seterusnya sama juga untuk selepas nilai median, yaitu nak cari nilai serapan bagi kuartil ketiga. Sama juga potong satu nombor di depan, satu nombor di belakang. Dan kamu dapati bahawa nilai serapan pada kedudukan kuartil ketiga ialah di tengah-tengah sini. Maksudnya di antara dua nombor ini ya. Kalau keadaan macam ini berlaku, maksudnya kamu kena cari nilai berada di antara dua nombor inilah. Satu nombor di depan tambah dengan satu nombor di belakang, lepas itu bahagi dengan 2. Jadi di sini kamu boleh tulis kuartil ketiga sama dengan satu nombor di depan ialah 19, tambah lagi satu nombor di belakang sama juga 19, lepas itu bahagi 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator kira, jadi jawapan ialah 19. Jadi nilai kuartil ketiga sudah ada yaitu 19 dan nilai kuartil pertama ialah 13,5. Jadi boleh ganti masuk ke dalam rumus ini untuk cari jawapan dia. Di sini kamu boleh tulis sama dengan 19 tolak dengan 13,5. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 19 tolak dengan 13,5. Jawapan ialah 5,5. Jadi kamu tulis jawapan 5,5 di sini ya. Maksudnya nilai 5,5 ini ialah jawapan bagi jumlah antara kuartil bagi soalan 1B ya. Seterusnya kita tengok soalan 1C. Dan sama juga cikgu sudah susun data ini daripada nilai yang terkecil di sebelah kiri sehingga nilai yang terbesar di sebelah kanan. Jadi kita nak cari jawapan bagi jumlah, yaitu guna nilai serapan yang paling besar, tolak dengan nilai serapan yang paling kecil. Yaitu jawapan dengan nilai serapan yang paling besar, yaitu 3,1, tolak dengan nilai serapan yang paling kecil, yaitu 2,2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 3,1 tolak dengan 2,2. Jawapan ialah 0,9. Jadi kamu tulis jawapan 0,9 di sini. Jadi ini adalah jawapan bagi jumlah bagi soalan 1C ya. Seterusnya kita nak cari jumlah antara kuartil adalah sama dengan nilai serapan pada kuartil ketiga tolak dengan nilai serapan bagi kuartil pertama. Sama juga langkah pertama kita nak cari di mana kedudukan median dulu. Dia pakai kaedah yang sama, potong satu nombor depan, potong satu nombor belakang. Dan kamu dapati bahawa nilai serapan bagi kedudukan median ialah di tengah-tengah ini. Maksudnya ini ialah jawapan bagi median. Kalau soalan ada tanya nilai median, maksudnya kamu pakai kaedah yang sama. Kamu guna satu nilai yang di depan 2,4 tambah lagi satu nilai yang di belakang yaitu 0,5 lepas itu bahagi dan 2. Jadi itu adalah jawapan bagi nilai median. Oleh sebab soalan sekarang tidak tanya nilai median, jadi kita tak perlu tulis langkah untuk nilai median. Dan kita tahu jawapan nilai median ialah di tengah-tengah sini. Jadi sekarang kita boleh cari nilai serapan pada kuartil pertama. Sama juga potong satu nombor di depan, potong satu nombor di belakang. Dan kamu dapati bahawa nilai serapan bagi kuartil pertama sama juga di tengah-tengah ini. Dan ini adalah kedudukan bagi nilai serapan pada kuartil pertama. Jadi guna langkah sama dengan 1B tadi. Jadi kamu tulis Q1 menunjukkan nilai serapan pada kuartil pertama. Jadi guna satu nilai yang di depan yaitu 2,3. Tambah lagi satu nilai yang di belakang 2,3. Lepas itu bahagi dengan 2. Jadi kamu boleh tekan kalkulator, ingat tambah dulu, lepas itu baru kamu bahagi. Dan jawapan kamu ialah 2,3. Sama juga sekarang kita nak cari nilai serapan pada kuartil yang ketiga. Potong satu nombor depan, potong satu nombor di belakang. Dan kamu dapati bahawa nilai serapan bagi kuartil ketiga sama juga di tengah-tengah ini. Maksudnya ini ialah nilai serapan pada kuartil ketiga di tengah-tengah sini. Jadi sama juga kalau nak cari nilai serapan pada kuartil yang ketiga, guna satu nombor yang di depan yaitu 2,7, tambah lagi satu nombor yang di belakang yaitu 2,8, lepas itu bahagi dengan 2, dan seterusnya kamu boleh tekan kalkulator, ingat kamu tambah dulu lepas itu bahagi, dan kamu dapati jawapan kamu ialah 2,75. Jadi nilai bagi Q3 sudah ada yaitu 2,75, dan nilai bagi Q1 pun sudah ada yaitu 2,3. Maksudnya kamu boleh gantikan dua nilai ini ke dalam rumus jumlah antara kuartil lah. Q3 ialah 2,75 tolak dengan Q1 yaitu 2,3. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 2,75 tolak dengan 2,3. Jadi jawapan ialah 0,45. Jadi di sini kamu boleh tulis jawapan 0,45.
Jadi inilah jawapan bagi jumlah antara kuartil bagi soalan 1C ya. Oke, seterusnya kita tengok soalan 2. Tentukan jumlah dan jumlah antara kuartil bagi setiap set data berikut. Dan kamu boleh tengok dua soalan ini. Ini adalah data yang tak terkumpul dalam bentuk jadual lah. Jadi nak cari jawapan ini, kita kena tahu kegerapan longgokan bagi data ini yo. Dan cikgu akan lukis semula jadual ini yo. Di bawah sini cikgu akan tambah lagi satu baris untuk cari kegerapan longgokan. Jadi ini adalah jadual yang cikgu lukis mengikut soalan 2A. Wasaku RM dengan bilangan murid memang 100% saling dalam soalan 2A inilah. Hanya pada baris yang ketiga, kamu tambah lagi satu baris untuk kegerapan longgokan. Sebelum ini kamu belajar lukis graf O'Keeffe. Saya rasa kamu sudah belajar kegerapan longgokan. Jadi cara cari jawapan kegerapan longgokan adalah kaedah yang sama. Jadi jawapan pertama bagi kegerapan longgokan adalah sama dengan bilangan murid. Jadi tulis jawapan 5 di bawah sini untuk jawapan yang pertama. Lepas tu 5 tambah dengan 10, jadi jawapan ialah 15. 15 tambah dengan 7, kamu boleh tekan kalkulator. Jadi jawapan ialah 22. Lepas tu 22 tambah dengan 6, jadi jawapan ialah 28. Lepas tu 28 tambah dengan 3, jadi jawapan ialah 31. Dan 31 tambah dengan 1, jadi jawapan ialah 32. Jadi maksudnya jumlah bilangan murid adalah 32 orang. Jadi pertama kita jawab soalan untuk mencari jawapan jumlah. Dan jumlah ingat ialah nilai cerapan yang paling tinggi tolak dengan nilai cerapan yang paling rendah. Bagi data yang tak terkumpul dalam bentuk jadual, jadi mana satu ialah nilai cerapan. Ingat nilai cerapan ialah merujuk kepada baris ini bukan baris bilangan murid. Biasanya pelajar buat kesilapan ialah dia cari nilai cerapan ialah pada baris bilangan. Ini ialah jawapan yang salah. Jadi jika nak tegaskan di sini lagi, nilai cerapan bagi data tak terkumpul dalam bentuk jadual ialah merujuk kepada pemboleh ubah yang itu di atas sini. Kadang-kadang dia boleh 1 RM, kadang-kadang dia boleh ialah berat, ataupun ketinggian, ataupun markah bagi ujian. Pada baris 1, mana satu menunjukkan nilai cerapan yang paling tinggi, 9 kan? Mana satu menunjukkan nilai cerapan yang paling kecil, iaitu 4, betul? Jadi jawapan jumlah sangat senang. Kamu guna nilai cerapan yang paling tinggi iaitu 9. Tolak dengan nilai cerapan yang paling terkecil iaitu 4. Jadi tekan kalkulator 9 tolak 4. Jadi jawapan ialah 5. Jadi nilai 5 ini ialah jawapan bagi jumlah untuk soalan 2A. Jadi seterusnya kita kena jawab soalan jumlah antara kuartil. Rumus bagi jumlah antara kuartil adalah sama. Iaitu menggunakan nilai cerapan pada kuartil ketiga. Tolak dengan nilai cerapan pada kuartil pertama. Jadi sekarang kita nak cari jawapan bagi kuartil pertama. Jadi untuk data tak terkumpul dalam bentuk jadual, untuk mencari jawapan kuartil pertama dan kuartil ketiga, dia ada rumus dia sendiri. Jadi bagi data yang tak terkumpul dalam bentuk jadual, rumus bagi kuartil pertama iaitu Q1 adalah sama dengan cerapan ke kurungan 1/4 darab dengan 32. Biasanya pelajar salah faham. Ingat ini adalah simbol tolak. Jadi cikgu nak tegaskan di sini, ini bukan simbol tolak. Ini adalah simbol kedudukan ke. Oleh sebab kita nak cari kedudukan nilai cerapan bagi kuartil pertama, jadi kita kena tulis ke, lepas tu simbol tanda ini, baru letak pengiraan kurungan belakang ini. Dan ini bukan simbol negatif. Dan 1/4 ialah rumus yang wajib kena tulis untuk kuartil pertama. Maksudnya setiap kali kamu buat pengiraan bagi kuartil pertama, mesti wajib tulis 1/4 ini. Lepas tu taruh dengan jumlah kegerapan ataupun nilai yang terbesar bagi kegerapan longgokan. Maksudnya kamu boleh pakai ini semua tambah, jawapan memang 32. Ataupun kamu boleh terus ambil jawapan bagi nilai yang terbesar bagi kegerapan longgokan, iaitu 32 ini. Kamu masukkan ke sini sahaja sudah cukup lah. Jadi kamu boleh tekan kalkulator kira 1/4 darab dengan 32. Jadi jawapan di sini adalah cerapan ke 8. Bukan cerapan ke negatif 8. Biasanya pelajar salah faham, ingat ini ialah negatif. Dan cikgu tegaskan di sini lagi, ini bukan simbol negatif. Ini ialah simbol bagi kedudukan ke. Maksudnya jawapan bagi cerapan ke 8 ini bukan jawapan akhir bagi Q1. Sebaliknya, jawapan cerapan ke 8 ini dia akan memberitahu kamu di mana jawapan Q1 ini kamu boleh dapat. Jadi kita tengok balik lagi jadual ini. Jadi kita nak tentukan kedudukan cerapan dia. Di sini nombor 5, betul? Maksudnya cerapan yang paling tinggi cerapan ke 5. Jadi dia mesti bermula dengan cerapan yang pertama.
Maksudnya kedudukan jawaban pertama hingga jawaban kelima ialah pada kolom pertama ini ya. Yaitu wang saku RM 4 ringgit ini. Seterusnya kita tengok kegerapan longgokan yang kedua yaitu 15. Maksudnya jawapan yang maksimum ialah jawapan 15 oh. Jadi dia mesti bermula dengan jawapan yang ke-6. Kenapa? Sebab dia kena sambung jawapan ke-5 di sini. Maksudnya selepas jawapan ke-5, jadi dia kena sambung jawapan ke-6 di sinilah. Maksudnya kedudukan jawapan ke-6 hingga ke jawapan 15 ialah pada kedudukan kolom yang kedua ini yo, yaitu wang saku RM 5 ringgit. Seterusnya kita tengok kegerapan longgokan yang ketiga. Jadi di sini ialah 22, maksudnya jawapan yang maksimum ialah sampai ke jawapan 22. Jadi dia mesti bermula dapat jawapan 16 oh, sebab dia kena sambung dapat jawapan 15 di sini. Jadi maksudnya kedudukan jawapan 16 hingga jawapan 22 ialah pada kolom yang ketiga, yaitu wang saku RM 6 ringgit oh. Seterusnya kita tengok kegerapan longgokan yang keempat yaitu 28. Maksudnya jawapan maksimum dia ialah jawapan 28 oh. Jadi dia mesti bermula dengan jawapan 23. Sebab dia kena sambung dapat jawapan 22. Maksudnya kedudukan jawapan 23 hingga jawapan 28 ialah pada kolom yang keempat ini oh, yaitu wang saku RM 7 ringgit. Seterusnya kita tengok kegerapan longgokan yang kelima yaitu 31. Maksudnya jawapan yang maksimum ialah 31. Dan dia mesti bermula dapat jawapan 29 oh. Sebab dia mesti sambung dapat jawapan 28 di sini. Maksudnya kedudukan jawapan 29 hingga jawapan 31 ialah pada kolom yang kelima, yaitu wang saku RM 8 ringgit. Jadi kegerapan longgokan yang terakhir ialah 32. Maksudnya jawapan yang maksimum ialah jawapan 32. Dan dia mesti bermula dapat jawapan 32 juga. Sebab dia mesti sambung dapat jawapan 31 di sini. Oh. Jadi mungkin ada yang pelajar tidak faham kenapa di sini jawapan adalah sama. Sebab kalau kamu tengok balik lagi bilangan murid dia, di sini dia menunjukkan dia hanya mempunyai satu jawapan sahaja. Maksudnya kamu boleh buangkan jawapan di belakang dia lah. Maksudnya hanya jawapan 32 pada kolom yang ke-6 ini, yaitu wang saku RM 9 ringgit. Okey, seterusnya kita tengok balik lagi soalan untuk kuartil pertama. Jadi dia beritahu jawapan bagi kuartil pertama ialah pada jawapan ke-8. Jadi kita tengok balik lagi jadual ini, di mana kedudukan jawapan ke-8. Jadi kamu boleh tengok pertama, ini ya jawapan 1 hingga jawapan 5. Jadi tak mungkin jawapan ke-8 ialah di sini, betul? Tak mungkin. Jadi kita tengok kolom yang kedua ini, jawapan ke-6 hingga jawapan ke-15. Jadi sangat jelas kan, jawapan ke-8 ialah di tengah-tengah jawapan ke-6 hingga jawapan ke-15. Maksudnya kedudukan bagi kuartil pertama Q1 ialah pada kolom yang kedua ini, iaitu wang saku RM 5 ringgit. Jadi kamu boleh terus tulis jawapan iaitu 5. Ingat jawapan bagi kuartil pertama ialah tulis jawapan wang saku RM ini yo. Bukan tulis jawapan bagi bilangan murid dan bukan tulis jawapan bagi kegerapan longgokan oh. Sebab biasanya pelajar buat kesilapan ialah dia akan tulis dua jawapan ini salah. Ingat jawapan bagi jumlah kuartil pertama, median kuartil ketiga dan jumlah antara kuartil, semua mesti rujuk kepada pemboleh ubah yang paling atas ini ya. Maksudnya 5 ini ialah jawapan akhir bagi kuartil pertama. Okey, seterusnya kita cari jawapan bagi nilai jawapan bagi kuartil ketiga. Jadi sama dengan kuartil pertama, kuartil ketiga ini pun ada dia rumus dia sendiri. Jadi kamu boleh tulis jawapan ke kurungan 3/4 darab dengan 32. Jadi bagi kuartil pertama, 1/4 ialah wajib tulis untuk cari jawapan kuartil pertama. Manakala bagi kuartil ketiga, 3/4 ini ialah wajib tulis untuk cari jawapan kuartil ketiga. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 3/4 darab dengan 32. Jadi jawapan dia ialah jawapan ke-24. Seperti tadi cikgu sudah cakap, jawapan ke-24 ini bukan jawapan akhir bagi kuartil ketiga. Jawapan ke-24 ini dia hanya beritahu kamu di mana kedudukan nilai jawapan bagi kuartil ketiga. Jadi maksudnya kita kena rujuk balik lagi kepada jadual ini. Jadi kita kena cari di mana kedudukan jawapan ke-24. Jadi sangat jelaskan pada kolom yang keempat ini. Sebab pada kolom yang keempat ini menunjukkan kedudukan jawapan 23 hingga jawapan ke-28. Jadi jawapan ke-24 ialah di tengah-tengah mereka. Maksudnya jawapan nilai jawapan bagi kuartil ketiga ialah pada kolom yang keempat, iaitu wang saku RM 7 ringgit. Maksudnya di sini kamu boleh tulis jawapan bagi kuartil ketiga ialah sama dengan 7.
Seterusnya kita balik lagi kepada rumus jumlah antara kuartil, yaitu nilai serapan pada kuartil ketiga tolak dengan nilai serapan pada kuartil pertama. Jadi jawapan bagi kuartil ketiga tadi kita sudah carikan, yaitu jawapan ialah 7. Jadi jawapan bagi kuartil pertama ialah 5. Jadi kita boleh ganti kedua-dua nilai ini dalam rumus ini. Jadi kamu boleh sambung tulis Q3 sama dengan 7 tolak dengan Q1 ialah 5. Jadi boleh tekan kalkulator, 7 tolak 5 adalah sama dengan 2. Maksudnya nilai 2 ini ialah jawapan bagi jumlah antara kuartil bagi soalan 2A. Jadi ini ialah langkah jawapan bagi soalan 2A. Seterusnya kita tengok soalan 2B. Jadi sama soalan nak cari jumlah dan jumlah antara kuartil. Jadi jadual diberi ada skor dan bilangan murid lah. Jadi sama dengan soalan 2A. Jadi cikgu akan lukis satu jadual. Lepas itu di bawah sini cikgu tambah lagi satu baris untuk cari kekerapan lengkukan. Jadi cikgu sudah lukis satu jadual untuk soalan 2B. Okey, ada skor dan bilangan murid. Ini ialah memang saling dapat soalan yang diberi Dan di bawah ini cikgu tambah satu baris untuk kekerapan lengkukan. Jadi macam mana cari kekerapan lengkukan? Bagi jawapan kekerapan lengkukan yang pertama ini, jawapan dia adalah sama dengan bilangan murid di sini. Maksudnya kamu boleh salin jawapan 3 ini ke bawah sini. Jadi ini adalah jawapan bagi kekerapan lengkukan yang pertama lah. Seterusnya kamu guna 3 ini tambah dengan 10. Jadi kamu boleh tekan kalkulator, 3 tambah 10, jadi di sini jawapan ialah 13. Maksudnya ini adalah jawapan bagi kekerapan lengkukan yang kedua. Lepas itu kamu guna 13 tambah lagi 13 di sini, tekan kalkulator, jadi jawapan di sini ialah 26. Ini adalah jawapan kekerapan lengkukan yang ketiga. Jadi seterusnya guna kaedah yang sama, guna 26 tambah dengan 4, tekan kalkulator, jadi jawapan sini ialah 30. Lepas itu guna 30 tambah dengan 8, tekan kalkulator, jadi jawapan ialah 38. Seterusnya guna 38 tambah dengan 6. Jadi jawapan kekerapan lengkukan yang terakhir ialah 44. Seterusnya kita boleh tentukan kedudukan nilai serapan, betul? Jadi bagi kekerapan lengkukan yang pertama, nilai di sini ialah 3. Maksudnya serapan maksimum ialah serapan ketiga. Tapi dia mesti bermula dengan serapan 1. Maksudnya kedudukan serapan 1 hingga serapan ketiga ialah pada kolom yang pertama, iaitu skor 10. Seterusnya kekerapan lengkukan yang kedua ialah 13. Maksudnya serapan maksimum ialah serapan ke-13. Lepas itu dia bermula dengan serapan ke-4. Sebab dia kena sambung dapat serapan ke-3 di sini. Maksudnya kedudukan serapan ke-4 hingga serapan ke-13 ialah pada kolom yang kedua, iaitu skor 11. Seterusnya sambung kekerapan lengkukan yang ketiga. Nilai dia ialah 26. Maksudnya serapan maksimum ialah serapan ke-26. Jadi dia mesti bermula daripada serapan 14. Sebab dia kena sambung dapat serapan 13 di sini Yang maksudnya kedudukan serapan 14 hingga serapan 26 ialah pada kolom yang ketiga, iaitu skor 12. Okey, bagi kekerapan lengkukan yang keempat, jadi di sini ada 30. Maksudnya serapan maksimum ialah serapan ke-30. Jadi dia mesti bermula dapat serapan 27 sebab dia kena sambung dapat serapan 26. Maksudnya kedudukan serapan 27 hingga serapan 30 ialah pada kolom yang keempat ini, iaitu skor 13. Okey, seterusnya kekerapan lengkukan yang kelima ialah 38. Maksudnya serapan maksimum dia ialah serapan ke-38. Jadi dia mesti bermula dapat serapan 31 sebab dia kena sambung dapat serapan 30 di sini. Maksudnya kedudukan serapan 31 hingga serapan 38 ialah pada kolom yang kelima, iaitu skor 14. Jadi kekerapan lengkukan yang terakhir ialah 44. Maksudnya serapan maksimum dia ialah serapan ke-44. Jadi dia mesti bermula dapat serapan 39. Maksudnya kedudukan serapan 39 hingga serapan 44 ialah pada kolom yang terakhir, iaitu kolom ke-6, iaitu skor 15. Jadi kita boleh jawab soalan yang pertama, iaitu jumlah Jadi rumus bagi jumlah ialah nilai serapan tertinggi tolak dengan nilai serapan yang terendah. Jadi mengikut jadual ini, mana jawapan serapan itu ialah skor, bukan bilangan murid, bukan kekerapan lengkukan. Maksudnya semua jawapan jumlah kuartil pertama, median kuartil ketiga dan jumlah antara kuartil, semua jawapan akhir dia ialah rujuk kepada skor. Jadi maksudnya nilai serapan yang paling tinggi ialah skor 15, betul? Jadi maksudnya sini kamu tulis 15 tolak dengan nilai serapan yang paling kecil, iaitu skor 10, betul? Jadi di sini kamu tulis tolak 10. Jadi tekan kalkulator 15 tolak 10. Jadi jawapan dia ialah 5. Jadi inilah jawapan bagi jumlah A bagi soalan 2B. Seterusnya kita kena cari jumlah antara kuartil. Rumus dia ialah guna nilai serapan pada kuartil ketiga, iaitu Q3, tolak dengan nilai serapan pada kuartil pertama, iaitu Q1. Jadi kita cari nilai serapan pada kuartil pertama dulu. Jadi cikgu sudah cakap rumus dia mesti hafal.
Jadi kamu kena tulis 8 ke kurungan 1/4 darab dengan 44. 1/4 tadi cikgu sudah cakap, bagi pengiraan kuartil pertama, 1/4 ini wajib tulis. Darab dengan 44. 44 ini ya jumlah kegelapan. Maksudnya kamu boleh pakai 3 tambah 10 tambah 13 tambah 4 tambah 8 tambah 6. Ataupun nilai maksimum bagi kegelapan longgokan. Jadi kamu boleh tekan kalkulator 1/4 darab dengan 44. Jadi jawapan dia ialah 8 ke 11. Jadi kita tengok balik lagi jadual ini. Jadi di mana kedudukan 8 ke 11? Ingat jawapan 8 ke 11 ini bukan jawapan akhir bagi Q1. Jawapan bagi 8 ke 11 ini ialah jawapan bagi kedudukan nilai 8 bagi kuartil pertama. Maksudnya kamu kena rujuk balik lagi kepada jadual ini. Kamu cari ya di mana kedudukan 8 11. Jadi jawapan sangat jelas. Kedudukan 8 ke 11 ini ialah pada kedudukan kolom yang kedua ini. Yaitu di antara 8 ke 4 hingga 8 13. Ingat jawapan akhir kamu tulis ialah ikut skor ini 8 dia. Bukan tulis jawapan bilangan murid, bukan tulis jawapan kegelapan longgokan. Jadi jawapan akhir kamu tulis 11. 11 ini ialah merujuk kepada skor 11. Jadi seterusnya kita cari jawapan bagi nilai 8 bagi kuartil ketiga. Jadi kamu tulis jawapan dia 8 ke kurungan 3/4 darab dengan 44. Seperti tadi cikgu sudah cakap, 3/4 ini wajib ditulis semasa pengiraan jawapan bagi kuartil ketiga. Sama dengan kuartil pertama lah, wajib tulis langkah 1/4 di sini. Dan sama juga ini bukan simbol negatif. Lepas tu darab dengan 44. 44 ini ialah jumlah kegelapan ataupun nilai maksimum bagi kegelapan longgokan. Jadi tekan kalkulator 3/4 darab dengan 44. Jadi jawapan sini ialah 8 ke 33. Dan ingatkan sekali lagi, jawapan ke 33 ini bukan jawapan akhir bagi jawapan kuartil ketiga. Jawapan ke 33 ini memberitahu kamu di mana nilai jawapan bagi kuartil ketiga pada jadual ini. Jadi seterusnya kita tengok balik lagi jadual ini. Jadi di mana kedudukan 8 ke 33. Jadi sangat jelaskan pada kolom yang kelima, betul? Pada kolom yang kelima ini kedudukan 8 ialah dari 31 hingga 8 ke 38. Jadi sangat jelas jawapan ke 33 ialah pada kedudukan kolom yang kelima. Iaitu di tengah-tengah mereka. Jadi jawapan kamu kena tulis skor 14. Bukan tulis jawapan bilangan murid. Bukan tulis jawapan kegelapan longgokan. Tetapi tulis jawapan skor dia yang itu 14. Jadi kamu tulis jawapan 14 di sini. Seterusnya kita kena jawab soalan yaitu jumlah antara kuartil adalah sama dengan nilai 8 pada kuartil ketiga tolak dengan nilai 8 pada kuartil pertama. Jadi nilai 8 pada kuartil ketiga adalah sama dengan 14. Ini kita sudah cari tadi. Jadi di sini kamu tulis 14. Tolak dengan nilai 8 pada kuartil pertama. Yaitu jawapan dia ialah 11. Jadi di sini kamu letak 11. Jadi kamu tekan kalkulator 14 tolak 11. Jadi jawapan akhir ialah 3. Jadi ini ialah langkah jawapan bagi soalan 2B. Video ini sampai sini saja. Video ini kita sudah belajar dua soalan dalam praktis kendili 8.2a. Dan soalan 1 dan soalan 2 ini dia berhubung kait dengan pengiraan jumlah dengan jumlah antara kuartil. Kalau kamu suka video Cikgu Ko, boleh subscribe channel Cikgu Ko, like dan share video Cikgu Ko, dan buka loceng di tepi ya. Jadi kita jumpa lagi pada video yang seterusnya. Bye-bye.